سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, kali vanakkam, ohayo gozaimasu, sababul khair, Zawhan, Kiamunasin, Sawadikap. Okey, Alhamdulillah. Baik, kita pertama-tama kita syukur kita jumpa lagi di sesi pagi-pagi ini. Perkongsian di pagi ini santapan rohani sambil santai-santai. Kita pagi-pagi ini kita syukur kehadirat. Semoga kita sepanjang hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi begitulah kita berharap bahawa kita hidup di dunia ini seolah-olah kita berusaha untuk hidup selama 1000 tahun. Dan kita buat persiapan untuk nak bawa bekal balik untuk akhirat, seolah-olah kita ibadat seperti besok kita akan pulang, kembali, meninggal. Berapa ramai di antara kita hari ini dah rasa macam ni? Ya rahmukallah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan di sini, kita syukurlah kehadirat Allah SWT. Allah SWT bagi peluang kepada kita di sementara waktu tu kita nak buka wifi. Lupa kita buka wifi pagi-pagi ni. Okey. Okey, baik. Jadi kepada kawan-kawan kita yang ada di alam maya ataupun ada di pagi-pagi di waktu ni, kalau kita dapat mesej kata kita sedang buat sesi live ni, boleh kawan-kawan kita datang, dijemput datang, selamat datang, dan kita kirim salam ke kawan-kawan kita yang terada di sini. Di sini santai-santai kita nak buat. Di masa yang sama juga kita ada kisah kita nak cerita di sini. Jadi manusia ni tak boleh lari daripada kisah lah. Kisah ni yang memberi inspirasi dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat manfaat hidup kita ini, manfaat sebaik-baik manusia itu bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi sejauh mana kita jadi manfaat kepada manusia yang lain, ada kita di antara salah satu orang yang beri manfaat kepada orang. Jadi kita syukur kita syukur Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi kenikmatan yang sangat baik, kehidupan yang sangat terbaik dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita inilah kita gunakan. Dalam kehidupan ini kita ambilkan sebagai kesempatan untuk kita bina. Kita punya kehidupan kita untuk majukan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, amnya seluruh umat, seluruh manusia sehingga hari kiamat. Jadi kita boleh kita tag dulu kawan-kawan. Semoga dapat ramai, dapat manfaat. Kita ada satu mesej kita tengok, bring someone on camera. Tak perlulah. Jadi kita sama-sama kita manfaatkan di pagi-pagi ini. Perkongsian kita dapat manfaat. Di sini kita ada bawa kisah bagaimana ujian yang berlaku kepada kaum
Fir'aun Qibti, apa akan berlaku, apa yang telah berlaku pada mereka sepanjang kehidupan mereka. Allah Ta'ala bagi beberapa ujian kepada mereka. Bila sepanjang bila Nabi Musa AS dah dengan kaum dia, kaum Bani Israel dijadikan sebagai hamba, didera, dibuat macam-macam, maka Allah Ta'ala hantar ujian yang pertama, kemarau yang berpanjangan. Kemarau yang berpanjangan berlaku kepada kaum Qibti, Fir'aun. Jadi mereka telah mengadu kepada Fir'aun, macam ni telah berlaku kemarau yang berpanjangan, apa kita nak buat ni? Boleh tak kita usaha jemput Musa AS? Dia adalah orang yang warak, orang yang soleh, orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi mereka punya menteri-menteri telah bagi cadangan kepada Fir'aun. Fir'aun dengan ego, dia kata, aku ni pun Tuhan, aku pun Tuhan, ana rabbukul a'la. Dia pun ego, dengan keegoan dia beritahu dia pun Tuhan, dia pun boleh buat. Jadi ujian demi ujian bertahun telah berlaku pada mereka. Jadi apa telah berlaku, maka mereka pun tak boleh tahan dengan ujian. Maka dijemput Musa AS datang. Musa AS datang, maka Musa AS diberitahu pada Musa AS mengadu. Jadi apa syarat dia? Syarat dia, boleh tak kamu ikut aku, beriman dengan Tuhan, Tuhan yang satu. Maka mereka pun mengaku, Fir'aun pun mengaku, okey, kalau hujan ni, kalau datangnya hujan, kemarau ni berhenti, hujan turun, InsyaAllah kami akan ikut. Maka Nabi Musa AS dengan on the spot ambil tangan doa kepada Tuhan. Maka sebelum sempat turunnya tangan, hujan dah turun dah. Allahu Akbar. Allahumma shayban nafi'a. Hujan dah turun dah. Maka mereka pun Masya Allah, Tabarakallah, hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi turunnya hujan dengan serta-merta, maka turunnya hujan. Nabi Musa AS pun dah pulang. Tunggu mereka punya keimanan mereka. Adakah mereka akan ikut Musa AS? Adakah ada? Apa telah berlaku? Hari demi hari, mereka tak akui, mereka tak tunai apa yang mereka janji. Maka hujan pun turun, tak berhenti hujan. Turun. Sehingga menjadi banjir yang besar. Banjir yang besar telah mengalami. Sehingga mereka tak boleh buat apa-apa. Mereka berdiri selama 7 hari 7 malam. Berdiri tegak, tak boleh buat apa. Nak berdiri macam mana, nak tidur macam mana. Banjir yang besar telah berlaku. Kan? Jadi apa berlaku? Jadi mereka jemput Nabi Musa AS. Wahai Musa, hujan dah turun sehingga banjir. Habis tanaman-tanaman mereka. Semua habis. Dibawa oleh banjir. Maka apa buat? Maka minta Musa AS berhentikan hujan. Maka Musa AS sama jugalah. Syarat dia, boleh tak kamu ikuti aku? Ikut. Dia berkata janji. Maka mereka pun, Musa AS pun doa lagi sekali, ya Allah, berhentikan hujan. Belum sempat lagi turun tangan, hujan pun dah berhenti dah. Allahu Akbar. Hujan dah berhenti. Apa berlaku? Hujan sehari berhenti, 2 hari berhenti, 3 hari berhenti. Mereka pun ego, takabur, bongkak, riak, semua macam-macam ada. Mereka pun tak ikut apa yang Musa beritahu. Mereka tak menturuti apa yang mereka ikrar, apa yang mereka janji.
Maka Allah Ta'ala hantar pula. Allah hantar apa? Allah hantar belalang. Allah hantar belalang. Bila hujan dah banyak, hujan dah berhenti, tanah dah jadi subur, kan? Tanah jadi subur, jadi tanaman-tanaman jadi subur, bugar. Jadi sangat subur lah, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Jadi datangnya Allah uji mereka dengan Allah hantar belalang. Belalang datang, dia makan tumbuh-tumbuhan itu. Belalang yang Allah hantar ni, belalang ni, dia pagi sampai ke malam makan saja. Makan. Tak berhenti-henti dia makan. Makan. Hebatnya Allah Ta'ala uji pada mereka. Maka mereka menuju balik Musa AS. Habis tanaman-tanaman kami. Tumbuh-tumbuh yang tumbuh ni dimakan oleh binatang. Belalang begitu banyak. Belalang datang. Tak berhenti-henti makan. Mereka pun sehingga jemput Musa AS. Hanya satu orang saja yang boleh selesaikan masalah ni. Mereka mengadu beritahu apa semua. Maka Musa AS pun minta doa, ya Allah, Kau selamatkanlah, Kau peliharalah kami, bebaskanlah kami daripada ujian, ujian demi ujian, Kau bebaskanlah ya Allah. Maka belalang hilang. Jadi mereka pun sama balik perangai mereka. Perangai tak ikut janji, tak menepati perjanjian mereka. Mereka tak jujur. Mereka ingat dah habis dah ujian. Mereka anggap ujian tu dah habis dah. Tak ada ujian lagi dah, kan? Apa mereka buat? Mereka pun tak ikut apa yang diseru, apa yang diminta, apa yang diikrar oleh Musa AS. Maka mereka Allah hantar pula kutu pula. Allahu Akbar. Allah hantar kutu yang lebih kecil daripada belalang. Dia makan sehingga lagi teruk daripada belalang. Belalang dia makan, dia tinggal lagi. Dia tinggal tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, buah-buahan, dia tinggal lagi. Ini kutu mai habis, hancur, hilang. Lesap. Hilang terus daripada kacamata kita. Hilang terus. Hantar kutu. Kecil-kecil, habis. Serangga yang musnahkan tanaman-tanaman mereka. Musnahkan tanaman-tanaman mereka sehingga tak nampak terus. Tak ada alamat dah. Nak tengok alamat tu dah tak ada dah. Hilang terus. Mereka pun meniru lagi balik. Berjumpa balik Musa AS. Jemput datang Musa AS. Macam mana? Macam mana ni sekarang? Ujian demi ujian. Perangai yang sama juga. Bongkak juga. Tapi Musa AS, Nabi Allah, Kalamullah, yang sifat yang sangat baik yang ada pada Musa AS, masih lagi lembut lagi hati, semata-mata kerana memberi peluang lagi. Masih lagi bagi peluang, bagi chance lagi kepada mereka. Bagi peluang. Masih lagi boleh taubat. Masih lagi boleh terima iman mereka. Apa mereka buat? Tak ikut juga. Ini kaum Kipti, kaum Fir'aun, bangsa Fir'aun yang dibina oleh kerajaan Fir'aun, yang mana mereka langsung tak peduli. Ego. Mereka punya keegoan sangat tinggi. Mereka punya kebongkaan sangat tinggi. Mereka tak menturuti apa yang disarankan oleh Nabi Allah Musa AS. Maka mereka pun diuji lagi. Allah hantar katak. Mereka dihantar katak. Tempat mana api pun katak. Ujian katak pula datang. Allah hantar. Begitu banyak katak Allah hantar. Sehingga mereka pening kepala. Mereka betul-betul ghafla jingga, orang Pening kata. Ghafla jingga. Betul-betul ghafla betul. Galat betul.
Kan? Galat betul-betul ni, yang galat. Kan? Ujian katak pula datang kepada mereka. Di mana pun katak. Lompat sana, lompat sini. Tempat tidur mereka, bilik air, mereka semua katak. Datang bertubi-tubi, datang. Tak tahan ujian. Siapa boleh tahan ujian Allah? Tak ada siapa yang boleh tahan ujian Allah. Kan? Tak ada siapa yang boleh tahan ujian Allah. Kalau uji, habis. Jadi kita kena, masih lagi kesempatan diberi untuk ambil peluang bagi kepada mereka supaya berfikir, supaya bagi ruang kepada mereka untuk jadi beriman kepada Musa AS. Pun tak juga. Jemput lagi, minta lagi Musa AS. Musa AS minta lagi, buat rayuan kepada mereka, buat sambutan kepada mereka, tumpang doa untuk mereka, kebaikan kepada mereka. Walaupun marah-marah Musa AS, garang-garang Musa AS, masih lagi ada sifat kelembutan. Macam mana nak bawa manusia kepada jalan yang pangkal yang betul, jalan yang betul, pangkuan yang betul, supaya semua manusia selamat. Satu fikir saja untuk selamatkan semua manusia. Satu fikir saja untuk selamatkan, untuk beri kebaikan kepada manusia. Fikir kebaikan saja, tak ada lain, tak ada maksud lain, tak ada apa-apa maksud lain. Kita dapatkan kebaikan sahaja, kebaikan sahaja, maka usaha melembutkan hati, pujuk hati, minta rayuan kepada mereka. Ya Allah, selamatkanlah kami, mudahkanlah untuk kami. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah. Tuhan yang suka kepada kebaikan, buka, maka keluarkan mereka. Mereka pun macam tu juga, tak tahan juga. Masih lagi ingkar, masih lagi bongkak, masih lagi takabur, masih lagi riak, masih lagi tak menturuti juga, tak sedar-sedar juga. Tak sedar-sedar juga kita. Allah hantar ujian yang seterusnya adalah ujian air yang bertukar darah. Air yang ada pada mereka semua ni tukar menjadi darah. Air daripada bekas yang mereka simpan, air yang ada apa-apa air saja, air tasik ke, air kolam ke, air perigi ke, air yang mereka simpan, air yang ada pada mereka semua tukar bila nak minum jadi darah. Bila ambil untuk nak minum, tukar jadi darah. Bila nak ambil, tukar jadi minum jadi darah. Jadi apa mereka buat? Jadi mereka minta orang-orang Bani Israel yang jadi hamba pada mereka, kaum Nabi Musa AS, nak selamatkan mereka, dan bawa syarat dia, bebaskan mereka. Itu saja syarat dia, bebaskan mereka, bebaskan Bani Israel. Nabi Musa AS pimpin mereka, bawa mereka keluar. Syarat, selain daripada syarat untuk beriman kepada Allah, dan syarat yang seterusnya adalah selamatkan Bani Israel, selamatkan orang. Fikir untuk nak bantu orang. Beramai-ramai orang yang ada fikir yang sedemikian rupa. Beramai orang daripada kita ni ada yang fikir yang sama, jazbah yang sama. Jadi apa mereka buat? Mereka nak minum, mereka sendiri tak boleh. Mereka minta daripada tangan-tangan orang-orang Bani Israel. Minta daripada tangan mereka, bagi pada mulut mereka, tuang mulut mereka. Mula-mula bagi pada bekas. Tak boleh juga, tukar darah juga. Lepas tu bagi mulut mereka. Mulut mereka pun macam tu juga, tak boleh juga. Air yang mereka bagi, mereka bila ambil jadi air, bagi kepada mereka, tukar jadi darah. Apa mereka buat? Okay, macam ni lah kita buat. Kita ambil, kau minum daripada mulut kau, daripada mulut kau ni kau bagi daripada mulut aku. Nak minum air, mana boleh bila tak minum air? Apa mereka buat? Daripada mulut ke mulut. Air masuk ke mulut, ke mulut. Bila mulut masuk dari orang Bani Israel, mulut mereka masuk air, daripada air keluar ke mulut mereka, masuk jadi darah. Allah Akbar. Ini ujian yang sangat dahsyat kepada mereka. Ujian yang sangat dahsyat, Allah uji.
Apa berlaku pun mereka ketegak juga. Mereka ketegak juga. Mereka engkar juga. Mereka bongkar juga. Tak ikut juga. Ujian demi ujian. Ujian demi ujian datang kepada mereka. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan di sini, daripada kisah ini, apakah yang iktibar untuk dapat daripada kita? Apa inspirasi? Apakah the moral of story untuk kita ni? Adakah kita ambil tauladan contoh? Dan begitu juga untuk kita. Hari ini kita buat ada macam-macam ujian. Macam-macam ujian. Adakah kita balik kepada pangkuan? Adakah kita fasrah diri kita? Adakah kita taubat, istighfar? Kita pun dah datang macam-macam ujian sebelum-sebelum ini. Kalau kita lihat, tengok ujian kita yang datang pada kita ni, sebelum-sebelum ini macam-macam ujian yang dahsyat. Kita tengok yang dahsyat, satu dunia terancam, tsunami yang berlaku. Waktu tu tengok macam mana di Aceh, semua habis kecuali masjid. Begitu juga berlaku di kawasan di Kuala Muda. Begitu juga saya pergi ke tempat itu, di tepi laut. Ada satu surau, satu kampung habis satu kampung kecuali surau. Allahu Akbar. Dan begitu juga di Pulau Pinang, di tempat kami ni, di sini sama juga. Datang masjid, dekat dengan masjid laut tu, masjid terapung. Masjid, ada masjid lagi, satu masjid yang lama, surau lama. Begitu juga kawan-kawan kita, yang beberapa orang kawan-kawan kita yang masih masa ketiga itu yang berlaku tu ada dalam keadaan itu. Dia terima dia dengan keluarga dia. Allah selamatkan mereka. Dan berapa ramai daripada kisah itu yang manusia ambil kesedaran. Jadi tauladan untuk mereka. Tengok sekejap, lepas tu dah lupa. Manusia ni cepat lupa. Kita ni cepat lupa. Cepat mendustakan nikmat yang Allah bagi pada kita. Cepat lupa. Senang-senang kita lupa. Tak sedar diri kita. Sangat senang. Tahu dia dah habis, keluh kesah. Macam-macam kita fikir. Serabut kepala otak kita. Serabut kepala otak kita. Jadi kita kena sedar. Kita kena taubat, istighfar. Kita kena buat sesuatu. Apakah kebaikan yang kita nak sumbangkan kepada masyarakat? Apakah kebaikan yang kita nak beri kepada masyarakat? Apa kebaikan yang kita boleh bagi? Kita bagilah, kita buat, kita usaha. Jadi kalau kita boleh bagi semangat, kita bagi semangat. Kalau kita boleh bagi, kita tak boleh bagi semangat, cuma kita boleh kongsi-kongsi, kita bagi kongsi-kongsikan. Macam tu juga, kalau kita tak bagi, kita tak boleh bagi nasihat, kita tak boleh buat macam mana kita dah buat di sini, kita cuba tengok. Kita sekurang-kurangnya kita share kepada kawan-kawan kita, kongsikan, tag kepada kawan-kawan kita. Itu pun adalah sumbangan daripada kita. Itu pun adalah salah satu usaha yang mana Allah tak akan lupa kita punya perkongsian kita. Allah tak akan lupa kita punya kebaikan kita. Walaupun sekecil zarah, tak nampak dengan mata kasar, tak nampak, tapi kita buat, pasti akan dapat. Tak dapat di sini, pasti akan dapat di sana, di akhirat. Itu janji, itu memang tetap. Tak pernah mungkir. Tuhan tak pernah mungkir janji. Tapi kita yang sentiasa mungkir janji. Kita yang sentiasa langgar, engkar, lupa daratan. Selalunya kita yang jadi macam itu. Jadi hadirin yang dimuliakan, tuan-tuan dan perempuan di sini, yang sedang lihat, yang akan lihat, apa yang kita perlu buat? Jadi kita perlu sekurang-kurangnya kita sebarkan kebaikan. Kita pun terlibat juga dalam kebaikan itu. Kita tunjuk saja kebaikan itu pun dah kebaikan. Kita bagi peluang, kita bagi ruang, itu pun satu kebaikan. Kita bagilah, jadilah manusia yang suka membuat kebaikan. Jasa pada bangsa, jasa pada nusa, bangsa dan negara, pada manusia. Macam mana kita jadi baik kepada Tuhan, begitu juga kita kena baik kepada manusia, makhluk yang bernama manusia. Kalau kita tak boleh buat terbaik pun, paling kurang pun jangan menyusahkan manusia. Jangan menyusahkan. Kita beri kebaikan kepada orang.
Semua tak sempurna. Setiap kita ni ada kekurangan kita. Jangan lupa jasa orang. Jangan kita lupa. Jangan jadi kacang lupakan kulit. Jangan lupa jadi kacang lupakan kulit. Jadi kita kena bagi jasa. Kita kena bagi khidmat. Kita kena bagi yang terbaik. Kita ni semua adalah kekurangan. Kita ni tak sempurna. Kita yang hari ni kita kata orang tak sempurna, orang tak betul, ini tak betul, ini tak betul. Semua ni kita yang tak betul sebenarnya. Bukan keadaan tak betul, kita yang tak betul. Oleh kerana tak betul itulah kita tengok benda yang tak betul. Tengok benda yang tak betul. Dengar yang tak betul. Cakap tak betul. Fikir yang tak betul. Buat benda yang tak betul. Semua akan jadi betul. Cuba kita mulai fikir betul. Lihat betul, dengar betul, cakap betul, hati pun akan jadi betul. Dia seperti anak sungai. Anak sungai ni, apa yang anak sungai ni itu yang akan ada dalam laut. Kalau sungai ni penuh dengan daun, dan laut tu akan pasti akan ada daun. Kalau sungai ni penuh dengan najis, pasti di laut tu akan ada najis. Dan sungai ni penuh dengan kebaikan, benda-benda baik, pasti dalam laut tak ada. Ini semua ni anak sungai. Pemikiran kita, pendengaran kita, pertuturan kita, penglihatan kita, semua ni akan jawab. Semua ni akan diberi titik beratkan, diberi tanggung dan jawab. Kita kena jawab. Bukan tanggung saja, kita kena jawab. Jadi itulah tuan-tuan dan puan di sini sedikit perkongsian daripada Abang Hajar. Saya Hajar Melih bin Syahul Hamid daripada Pulau Pinang. Ingin nak kongsi kepada anda sepanjang keberkongsian ini sebagai satu inspirasi dalam kehidupan kita. Sejauh mana kekufuran kita terhadap Allah, sejauh mana kita punya keingkaran kita kepada Tuhan Allah. Jadi kisah tadi itu, daripada tsunami yang besar itu, ramai orang yang telah sedar. Satu keadaan lagi pula, zalzala ataupun earthquake ataupun kegoncangan yang baru yang sebelum-sebelum ni berlaku kegetaran di Komta, orang kalang kabut lari kan, heboh, berlaku di luar negara, terkesan kepada kita. Di dekat-dekat kita, dekat Batu Lancang ada satu tempat penempatan. Waktu tu berlaku je kegetaran, kegoncangan tu, penghuni-penghuni yang duduk di bangunan tu semua turun ke surau. Tak kira lah orang India, orang Cina, orang Melayu, semua bangsa. Yakin. Sebab masjid surau akan memelihara. Ni malangnya kita ni, masjid surau semua ditutup. Kelemahan kita. Kerana kelemahan kita lah yang berlaku perkara-perkara itu. Jadi kita mula balik buat benda yang betul, fikir yang betul, harap yang betul. Allah Ta'ala mengikut bagaimana persangkaan hamba dia. Kalau kita sangka benda itu akan jadi baik, dia akan jadi baik. Kalau benda itu akan buruk, dia akan jadi buruk. Jadilah sedikit santapan, sarapan minda kepada kita, sarapan rohani untuk kita. Pagi-pagi ini kita kongsikan kepada perkara yang baik, fikir yang baik, thinking positif. Kita berthinking positif. Kita kena high energy yang betul, aura yang betul, semangat yang betul, percakapan yang betul. Mula dengan percakapan yang betul. I am ultimate warrior. Kalau kita punya ataupun budiman kita ataupun orang-orang besar kita, kita punya Sultan Johor, dia punya semangat dia. Darah keturunan saya adalah orang kaya, darah keturunan saya adalah orang baik, darah keturunan saya adalah orang yang berjasa. Fikir, darah keturunan saya adalah orang yang baik, fikiran saya adalah baik, saya adalah orang yang terbaik, saya orang yang hebat, saya akan buat kebaikan, saya akan berjaya. Semua kepikir yang baik. Betulkan pemikiran kita, samitkan betulkan kepada kita.
Kalau kita tak boleh jadi pemikiran kita betul, tak boleh jadi pendengar yang betul, tak boleh cakap yang betul, tak boleh hati. Kalau tak betul, kolam jiwa kita kotor, macam mana kita nak dapat kebaikan? Kolam jiwa kita kena betul, fikiran kita kena betul, penglihatan kena betul, pendengaran kena betul, percakapan kena betul. Hari-hari kita betulkan. Qaulan sadida, betulkan percakapan kita. Selagi cakapan kita tak betul, macam mana akan berlaku kebetulan? Betulkan daripada cakapan, baru akan realiti akan berlaku. Realiti akan berlaku bila kita ada cakapan yang betul. Cakapan yang betul, baru dia akan jadi betul kehidupan kita. Mula daripada cakapan kita, betulkan cakapan kita. Sama juga dalam semua aspek kita. Semuanya akan jadi betul. Macam itulah. Jadi semoga kita semua dapat manfaat, dapat pelihara, dapat semangat aura yang baik, fikiran yang baik, untuklah berkekalan berterusan. Hari-hari kita betulkan percakapan. Hari-hari kita cakapkan benda yang betul, benda yang akan jadi realiti. Realiti akan berlaku. Kita mengadu macam mana seorang bayi kalau dibawa pergi kepada kedai, bila nampak mainan, anak kecil tu akan minta kepada bapa dia sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Seterusnya dia akan menangis, teriak. Si bapa tu macam mana akan perasaan dia? Pasti dia akan ambil permintaan anak dia tu. Macam tu juga Tuhan Allah yang cipta kita. Kita minta lagi, kita merayu, kita menangis. Kunci untuk nak buka khazanah Allah, tangisan dua air mata kita. Tangis, minta. InsyaAllah Allah akan, pasti Allah akan beri kepada kita. Jadi syukurlah kita punya penyampaian kita setakat lebih kurang setengah jam. Jadi setakat situ sajalah penyampaian kita. Kita akan kongsikan berterusan insya-Allah. Semoga saya doa kepada tuan-tuan, kita semua ni keluar daripada semua ujian-ujian daripada kita. Dikeluarkan semua malapetaka, semua bala bencana di alam ini. Semoga kita dipelihara, dibantu, diberi ruang kepada kita. Kita boleh dapat insaf, kita dapat boleh taubat, boleh berfikir positif. Kita boleh bagi bantu bangsa, nusa dan bangsa negara kita. Kita boleh sumbang kebaikan. Jangan kita jadi orang yang selalu ambil saja, kita yang sumbang pula. Kita yang orang yang banyak menyumbang, banyak memberi, banyak membantu, banyak suka kepada pemberian. Banyak mana kita bagi, banyak lagi kita akan dapat berlipat kali ganda. Kita yakin dengan perkataan ini, yakin dengan ini. Orang-orang tua-tua dalam hadis, dalam Quran, semua orang sedia kawan, semua bangsa mengaku dharmam talikakum takasamital walikakum. Jadi banyak perkara, semua orang yakin. Jadi kita semua kena jadi orang yang betul, dalam landasan yang betul. Jadi semoga kita semua ni dapat diselamatkan. Beri kepada kita untuk bantu. Jadi kita jadi kaya, kita jadi orang yang sihat, kita jadi orang yang betul, orang yang ada banyak ilmu. Kita bagi, penyumbang. Jangan kita ada banyak tapi kita simpan, tak guna. Macam air perigi, lagi kau keluar, lagi dia banyak datang. Lagi keluar, lagi datang. Lagi keluar, lagi datang. Lagi keluar, lagi datang. Lagi yang baru, lagi yang fresh. Simpan, lama-lama jadi busuk, jadi rosak, jadi kuman, jadi macam-macam. Banyak kita semua, banyak kita pergi. Boleh insya-Allah tuan-tuan, kita sama-sama kita doakan antara satu sama lain. Kita doa untuk orang lain, insya-Allah dia akan balik kepada kita. Semoga kita semua di sini berjaya dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sesi-sesi lain.